Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil mustafa imamil muttaqin sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kepada sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi tanda syukur kita kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang masih lagi dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Hinggalah ke saat ini kita masih lagi mampu untuk mentaati setiap daripada perintah Allah dan kita masih lagi mampu untuk melaksanakan segala kewajipan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa khabar semua jemaah-jemaah yang mengenali saya? Dan insya-Allah pada malam ini kita bermuzakarah mengenai sepotong ayat Al-Quran. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Suratul Maidah ayat yang ke-27. Jadi kalau tuan-tuan rajinlah nak buka, nak tengok ayat tersebut, saya persilakan. Kalau rasa tak rajin, malas, dengar aja apa yang saya nak baca, apa yang saya nak terjemah dan apa yang saya nak sampaikan. Baik, apa makna ayat tersebut? Demikianlah firman Allah. Allah kata, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi menceritakan kepada kita, yakni orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, tentang kisah yang berlaku di antara dua orang lelaki anak kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Walaupun ada juga
beberapa pandangan ulama tafsir yang mengatakan kisah ini bukanlah kisah dua orang lelaki anak Nabi Adam, tetapi jumhurul ulama tafsir mengatakan perintah daripada Allah kepada Nabi ialah perintah supaya Nabi menceritakan kepada kita tentang kisah dua orang lelaki anak Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, iaitu kisah Qabil dan Habil. Jelas ya? Jadi Allah kata watlu alaihim naba'a benai Adam bil haqq. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada umat kamu, yakni ceritakanlah kepada kita tentang suatu kisah yang berlaku di antara dua orang lelaki anak Nabi Adam alaihi salam, iaitulah kisah Qabil dan Habil bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Apa kisah dia? Idh qarraba qurbana. Ketika mana Allah perintahkan kepada Nabi Allah Adam supaya Nabi Allah Adam beritahu kepada dua orang lelaki anak dia Qabil dan Habil supaya melakukan korban. Ya, kisah ini berlaku apabila Nabi Allah Adam ingin mengkahwinkan Qabil dengan pasangan kembar Habil, dan Nabi Allah Adam ingin mengkahwinkan Habil dengan pasangan kembar Qabil. Tapi hal ini tidak dipersetujui oleh Qabil. Ya. Lalu Allah perintahkan kepada Adam supaya bagi tahu kepada kedua-dua anak lelaki beliau agar melakukan korban. Ya. Lalu kalau kita baca dalam tafsir Khazin, korban yang telah dilakukan oleh Qabil, ya, iaitu Qabil telah mempersembahkan korbannya dengan meletakkan gandum yang sangat busuk, gandum yang sudah jelek, kata orang Indonesia lah, gandum yang dah tak boleh pakai, dah tak boleh makan, bahkan gandum tu dah berbau busuk, bau masam, dalam keadaan yang sangat jelek. Dia, ada ulama mengatakan korban mereka ini diletakkan di atas Bukit Sur. Ada yang mengatakan korban mereka ini diletakkan di belakang belakang Gua Hira. Jadi ini beberapa pandangan lah. Ada juga yang mengatakan peristiwa ini berlaku di Basrah. Tetapi yang pastinya, menurut pandangan ulama, korban yang telah dipersembahkan oleh Qabil, iaitu Qabil telah mempersembahkan korbannya dengan gandum yang sudah busuk, yang sudah jelek. Berbeza pula dengan korban yang disembahkan oleh Habil. Ya, iaitu Habil, dia mempersembahkan korbannya kepada Allah dengan seekor kambing ataupun seekor kibas. Ya. Dan kambing atau kibas yang disembahkan oleh Habil adalah seekor binatang yang sangat elok, sangat baik kondisi dia. Lalu ringkas cerita, korban si Habil Allah terima, tetapi korban si Qabil Allah tidak terima. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Allah terima korban salah seorang daripada mereka. Contoh, Allah terima korban si Habil, walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak terima korban si Qabil. Allah tak terima korban si Qabil, Allah terima korban si Habil. Ya. Lalu hal ini
menyebabkan si Qabil ni rasa dengki, mulalah menyimpan perasaan hasad dengki kepada saudara lelaki dia si Habil. Lalu satu hari ketika mana Nabi Allah Adam meninggalkan anak-anak dia, ada yang kata pergi bermunajat, ya, dalam beberapa hari, beberapa bulan, kemudian Qabil mendatangi Habil dan Qabil bagi tahu kepada Habil, la'aqtulannak, wahai Habil, aku nak bunuh engkau. Nampak? Mana Qabil setelah mana dia dapati korban yang dia persembahkan tidak diterima oleh Allah, berbeza pula dengan korban yang dipersembahkan oleh Habil diterima oleh Allah. Lalu hal ini telah mendatangkan rasa hasad dengkinya Qabil kepada Habil. Lalu Qabil bagi tahu kepada Habil, hal ini dirakamkan oleh Allah di dalam suratul Maidah tadi. Lalu kata Qabil kepada Habil, la'aqtulannak. Ya, wahai Habil, kata Qabil, aku nak bunuh engkau. Ya, aku nak bunuh engkau. Nampak? Dia bagi tahu kepada saudara laki-laki dia, wahai Habil, aku nak bunuh engkau. Maknanya dia gentle lah. Dia tak baling batu sembunyi tangan. Dia bagi tahu terus terang, Qabil, wahai Habil, aku nak bunuh engkau. Sebab Allah tak terima korban aku, tapi Allah terima korban kau. Lalu hal ini Allah rakamkan lagi. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai Qabil, sesungguhnya Allah Ta'ala akan terima korban di kalangan mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Ya, maknanya Allah bagi tahu kepada kita apa jua kebaikan yang kita buat, dan kebaikan itu hanya akan diterima oleh Allah apabila kebaikan itu kita lakukan di atas landasan niat kita semata-mata untuk mencari redha Allah, untuk mencari keberkatan Allah. Dan orang yang sentiasa mencari redha Allah, keberkatan Allah, inilah di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Baik, itu pengajaran kita. Kita buat sesuatu bukan kerana manusia, bukan kerana orang, tapi kita buat sesuatu kerana Allah. Baik, itu terjemahan dan beberapa pengajaran yang boleh kita ambil dan kita dapat daripada ayat yang ke-27 daripada suratul Maidah. Kisah Qabil dan kisah Habil. Ada banyaklah khilaf di kalangan ulama tentang kisah mereka berdua ni. Tapi tak apa. Malam ni kita tak nak fokus tentang itu. Yang saya nak fokuskan daripada kisah tadi itu, apa pengajaran dia? Tuan-tuan, pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah tersebut, ya, jauhilah diri kita daripada bersifat dengan hasad dengki. Tuan-tuan bayangkan, dosa pertama yang dilakukan oleh manusia iaitulah dosa yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Dan apakah dosa yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil? Akhirnya Qabil telah membunuh. Qabil telah mengambil keputusan untuk membunuh saudara kandungnya sendiri disebabkan oleh sifat dengki. Ya, kerana itulah dalam hadis Nabi kata, ya, la taqtulu nafsun zulma. Ya, wa ala apa? Dia kata la taqtulu nafsun zulma illa wa ala qabilin kiflun min damiha fa innahu awwalu man sanna al-qatla. Kata Nabi, tidak ada la taqtulu nafsun zulma. Jangan kamu membunuh seseorang manusia dengan cara yang zalim. Sebab setiap kali berlakunya
pembunuhan secara zalim, maka di situ akan ada saham yang diperolehi oleh si Qabil. Contoh macam kita sebagai bapa. Setiap perbuatan jahat yang kita buat menjadi ikutan kepada anak kita. Maka setiap kejahatan yang anak kita buat akan memberi saham dosa kepada kita. Gitu. Kita sebagai suami, kita kena tunjuk contoh yang baik kepada isteri. Tetapi kita tak beri contoh yang baik kepada isteri. Kita beri contoh yang tak baik kepada dia, akhirnya dia melakukan perkara yang tak baik kerana mencontohi sikap kita. Tuan-tuan, perempuan, sidang jemaah, setiap perbuatan jahat yang dilakukan oleh isteri kita akan memberi saham dosa kepada kita. Begitulah kisah yang berlaku kepada Qabil. Nabi kata, la taqtulu nafsun zulman illa wa ala qabilin kiflun min damiha. Tidak ada satu pun kes pembunuhan yang berlaku secara zalim di atas muka bumi Allah ini, melainkan di sana ada saham dosa yang akan diperolehi oleh Qabil. Ya, sebab Nabi kata fa innahu awwalu man sannal qatla, kerana manusia pertama yang melakukan dosa ataupun jenayah membunuh sesama manusia, iaitulah dosa yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudara kandungnya, iaitu Habil. Boleh Baik, itu antara pengajaran. Baik. Satu je sebab mengapa Qabil sanggup untuk bunuh saudaranya Habil, ya, satu je sebab. Sebabnya ialah hasad dengki. Itu je sebab dia. Dia bukan sebab apa. Puncanya sebab si Qabil dikahwinkan dengan pasangan, puncanya sebab Adam ingin menjodohkan Qabil dengan pasangan wanita yang kurang cantik, sedangkan Habil akan dikahwinkan dengan pasangan wanitanya yang sangat cantik. Lalu disebabkan itu, datanglah rasa dengki Qabil kepada Habil. Itu je sebab dia. Disebabkan dengki. Bukan sebab perempuan sangat. Saya tak nak fokus pada perempuan, yang saya nak fokus ni kepada dengki itu. Ya? Disebabkan dengki, maka Qabil sanggup melakukan pembunuhan kepada saudara kandungnya sendiri. Adik dia sendiri, saudara kandung dia sendiri. Dia sanggup melakukan pembunuhan kepada saudara kandungnya sendiri hanya disebabkan hasad dengki yang ada di dalam diri beliau. Ya? Kerana itulah ulama kata, kita kena berhati-hati dengan sifat dengki. Bukan saja kita kena berhati-hati dengan sifat dengki, bahkan kita kena berhati-hati dengan orang yang mempunyai sifat hasad dengki. Ya? Kita pelihara diri kita supaya tidak memiliki sifat hasad dengki. Tapi kita tak pelihara diri kita daripada orang yang memiliki sifat hasad dengki. Baik, apa cara dia? Cara dia, yang pertama, kita pelihara diri kita daripada bersifat dengan hasad dengki. Yang kedua, kita pelihara diri kita daripada mereka-mereka yang bersifat dengan hasad dengki. InsyaAllah kita akan selamat. Baik, kata ulama, ya, ada banyak kesan, ya, ada banyak bala bencana, ya, yang akan menimpa ke atas orang yang bersifat dengan hasad dengki. Ya, banyak, tuan-tuan. Kalau kita memiliki sifat itu, percayalah, dalam banyak-banyak bala bencana yang akan menimpa kepada orang bersifat dengan hasad dengki, malam ni saya nak sentuh hanya 5 bala bencana musibah yang akan menimpa ke atas orang yang bersifat dengan hasad dengki. Tak kira jiran kita ke, adik-beradik kita ke, ataupun diri kita sendiri ke, kalau ada saja sifat hasad dengki dalam diri manusia, percayalah
5 musibah, 5 bala bencana ini akan menimpa ke atas orang tersebut. Baik, mari kita huraikan satu persatu. Apakah bala bencana atau musibah yang akan menimpa ke atas orang yang bersifat dengan hasad dengki ini? Baik, yang pertama, musibah atau bala bencana yang akan menimpa ke atas orang yang bersifat dengan hasad dengki ini, iaitu dia boleh merosakkan semua amal kebaikan kita. Hasad dengki boleh merosakkan semua amal kebaikan kita, semua amal ibadah kita, semua ketaatan kita kepada Allah akan dirosak, bahkan akan dimusnahkan oleh sifat hasad dengki. Tuan-tuan bayangkan sembahyang kita rosak, puasa kita rosak, zakat kita rosak, ibadah haji kita rosak, ibadah fardu kita jadi rosak, ibadah sunat kita jadi rosak. Apa jua kebaikan yang kita buat, semuanya akan rosak disebabkan oleh sifat hasad dengki. Kita dengki dengan abang kita dengki dengan kakak kita dengki dengan adik kita dengki dengan jiran tetangga kita dengki dengan sahabat handai kita. Tuan-tuan, ini bukan ciri-ciri sifat orang yang beriman kepada Allah, dan seandainya hasad dengki itu ada dalam diri kita, yakinlah itu tandanya kita akan ditimpa musibah yang pertama, akan merosakkan semua amal kebaikan kita. Hal ini disebut sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasadah." Jauhkanlah diri kamu daripada sifat hasad dengki. Ya. Tuan-tuan, dalam agama ada juga ruang, ada juga beberapa tempat dibolehkan untuk kita bersifat dengan dengki. Tapi bukanlah dengki yang menjatuhkan. Yang tak dibenarkan untuk kita bersifat dengan hasad dengki ini, iaitulah dengki yang menjatuhkan. Manakala dengki yang membina, dengki ini dibenarkan dalam Islam. Baik, dalam istilah dengki yang membina disebut sebagai ribtah, itu dibenarkan. Kita tengok, katalah seorang abang, dia tengok adik dia dapat hadiah, ataupun seorang adik dia tengok abang dia dapat hadiah disebabkan cemerlang dalam pelajaran. Maka adik pun nakkan hadiah tersebut, lalu adik pun belajar bersungguh-sungguh. Itu dinamakan ribtah. Dengki juga, tapi dengki yang membina. Kita tengok sahabat kita elok ibadah dia, banyak ibadah dia, lalu datang sifat dengki. Datang sifat dengki maksudnya apa? Bukan dengki nak menjatuhkan, tapi dengki kita nak challenge dia. Kalau dia boleh banyak, aku kena lagi banyak. Ini dinamakan dengki, tapi dengki dengan makna ribtah. Dengki yang membina dibenarkan, tetapi dengki yang menjatuhkan tidak dibenarkan. Contoh seperti Qabil. Ini yang Nabi sebut dalam hadis. Iyyakum wal hasadah. Jauhkan diri kamu daripada sifat hasad dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Kerana sesungguhnya sifat hasad dengki ini, dia akan makan semua kebaikan, semua ketaatan yang kamu lakukan. Ya, kama ta'kulun narul hataba wal ushbah. Seperti mana api dia makan kayu kering lah. Seperti mana api dia makan rumput-rumput. Ataupun ulama tafsir menafsirkan kama ta'kulun narul hataba wal ushbah ni ay yuaddihi ilal kufri. Maksudnya sifat hasad dengki ini dia boleh membawa kita hingga kepada dosa kekufuran. Sebab tu kita kena berhati-hati dengan sifat hasad dengki. Baik, itu bala musibah pertama yang akan menimpa ke atas mana-mana manusia
yang bersifat dengan hasad dengki. Jadi berhati-hati. Baik, ada soalan sebelum saya pergi yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Boleh Kita minta kepada Allah, semoga Allah pelihara kita, Allah lindungi kita daripada sifat ini dan daripada mereka-mereka yang bersifat dengan sifat hasad dengki. Baik. Yang kedua, musibah atau bala bencana akan menimpa ke atas diri orang yang bersifat dengan hasad dengki. Apakah bentuk musibah itu? Tuan-tuan ingat ni, sifat hasad dengki boleh mendorong manusia untuk berbuat, ataupun sifat hasad dengki boleh mendorong manusia untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Nampak? Berhati-hati dengan hasad dengki yang menjatuhkan, baik dalam keluarga, di tempat kerja. Sifat dengki dibenarkan dalam Islam, tapi dengan syarat dengki yang membina. Tapi kalau dengki yang menjatuhkan, dengki seperti ini tidak dibenarkan dalam agama. Baik. Musibah yang kedua, hasad dengki ini akan mendorong seseorang manusia untuk berbuat derhaka. Dia akan dorong manusia untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Sebab orang yang ada sifat hasad dengki ni, dia akan mula mengatur orang. Maknanya, mengatur orang ni dia berpunca daripada hasad dengki. Ijtanibu kathiran minaz-zann. Dengki ni pula dia bermula daripada sangka buruk. Kesan daripada sangka buruk datanglah sifat dengki. Dia sangka buruk sesama manusia, dia bersangka buruk dengan Allah. Kesan daripada dia bersangka buruk, maka datanglah sifat dengki. Kesan daripada dengki, maka datanglah ghibah. Ghibah ni, dia suka bawa cerita-cerita hal orang. Maknanya dia suka melaga-lagakan orang, dia suka memfitnah orang, dia suka berdusta, dia suka mencaci, dia suka mengumpat. Itu kesan yang kita akan dapat daripada sifat dengki. Dengki pula datang ataupun berpunca daripada kita bersangka buruk. Kerana itu dalam Al-Quran, Allah perintahkan kepada kita supaya jauhkan diri kita daripada suka bersangka buruk. Jangan suka bersangka buruk dengan orang. Itu je. Apatah lagi dengan manusia. Dengan Allah pun kita jangan bersangka buruk, apatah lagi dengan manusia. Sangka baik. Dia dapat harta, dia dapat rezeki lebih sikit daripada kita. Sangka baik. Jangan kita menunding jari, jangan kita menuduh dia dapat sesuatu harta itu, dapat sesuatu rezeki itu dengan cara mencuri, dengan cara yang haram. Tak boleh. Kita bersangka baik. Ijtanibu kathiran minaz-zann. Jauhkan diri kamu daripada sifat hasad dengki. Cara dia macam mana? Kita nak jauhkan diri kita daripada sifat hasad dengki tadi. Kita ajar diri kita, kita didik diri kita supaya kita sentiasa bersangka baik, bukan saja dengan Allah, bahkan kita bersangka baik dengan sesama manusia. Hal ini disebut oleh Nabi SAW melalui hadis baginda, la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Selagi mana seseorang manusia bersifat dengan sifat dengki dalam diri dia, selagi itulah dia tidak akan tergolong di kalangan manusia-manusia yang baik. Selagi mana dia memiliki sifat dengki dalam hati dia,
selagi itulah dia tidak akan tergolong di kalangan manusia-manusia yang baik. Selagi mana dia ada sifat dengki, selagi itulah kita kena jauhkan diri kita daripada orang ini. Bahaya, dia boleh tikam kita dari belakang. Depan kita baik, manis muka dia, manis mulut dia, manis tutur kata dia. Tapi belakang kita, dialah orang yang tikam kita. Dialah orang yang menjatuhkan kita. Ini tuan-tuan berpunca satu saja daripada sifat hasad dengki. Jadi ini musibah. Ya, tuan-tuan buat jahat ni, mula-mula kita rasa seronok, lama kelamaan dia akan menghantui diri kita sendiri. Kita akan menyesal, macam-macam lah. Baik, itu musibah yang kedua. Dia akan mendorong kita untuk sentiasa melakukan kejahatan. Ya, kalau kita ajar anak kita dengan cara jahat, maka jahatlah dia. Cara cakap pun cakap benda tak senonoh. Ini semuanya penyakit-penyakit hati. Berpunca daripada sangka buruk, kesan daripada sangka buruk, datanglah sifat hasad, dengki. Baik. Itu yang kedua. Boleh ya tuan-tuan ya? Yang ketiga, musibah yang akan menimpa ke atas seseorang manusia yang bersifat dengan hasad dengki ini, sifat hasad dengki itu akan menghalang manusia untuk menerima syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di akhirat nanti kita sangat memerlukan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan di akhirat nanti kita diberikan syafaat. Ya, Nabi bantu kita, Nabi bagi syafaat kepada kita. Tetapi ada beberapa golongan manusia yang tidak akan menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia tersebut iaitulah mereka-mereka yang bersifat dengan hasad dengki. Hal ini disebut sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda. Nabi kata, laisa minni zu hasadin wala zu namimatin wala zu kahanatin. Ya, wala ana minhu, kata Nabi. Nabi kata, ada beberapa golongan manusia yang aku takkan bagi syafaat kepada dia sebab dia bukan daripada golongan aku. Yang pertama, Nabi kata, golongan manusia di kalangan umat aku yang mempunyai sifat dengki dalam diri dia. Tak habis-habis nak berdengki dengan orang. Ya. Yang kedua, zu namimatin. Ya. Zu namimatin ni dia suka mengadu domba. Dia bawa cerita ni, dia jaja cerita ni, dia suka mengadu domba. Kita cadangnya sebenarnya kita nak cakap dekat dia saja. Dia sampaikan apa yang kita cakap pada orang lain dan diolahnya seolah-olah apa yang kita cakap tu tak elok. Kemudian Nabi kata zu kahanatin. Mereka-mereka yang mempunyai ilmu-ilmu yang menyalahi dengan tuntutan agama. Ilmu sihir, ilmu-ilmu kebatinan yang dilarang oleh agama. Dan bukan saja mereka yang mempunyai, bahkan mereka yang bersekongkol dengan ahli-ahli sihir, tukang-tukang sihir. Nabi kata, wala ana minhu. Aku takkan, maksudnya aku berlepas tangan daripada golongan ini. Aku tak akan beri syafaat kepada golongan ini. Tuan-tuan, ini antara musibah yang akan menimpa ke atas diri kita, walaupun tidak di dunia, tapi di akhirat. Antara musibah yang akan menimpa ke atas diri kita apabila kita tidak menerima syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah yang ketiga. Baik, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan umat-umat Nabi yang akan menerima syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, panjanglah sebenarnya, kisah satu panjang.
Tapi tak apa, kita terus. Isyak kita habis. Yang keempat, Nabi kata, di antara musibah yang akan menimpa lagi ke atas orang yang bersifat dengan hasad dengki ini, iaitulah orang ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun yadkhulunan nar qabla al-hisab. Nabi kata ada 6 golongan manusia yang akan masuk ke neraka Allah tanpa dihisap. Ya. Antaranya apa kata Nabi? Al-umara'u bil jur. Iaitulah pemerintah yang melakukan penganiayaan kepada orang yang dia perintah. Ya. Pemerintah yang melakukan zalim kepada rakyat dia. Pemerintah yang melakukan kejahatan kepada rakyat dia. Sama ada kejahatan itu kejahatan yang dapat diketahui oleh rakyat dia, ataupun kejahatan itu kejahatan yang tidak diketahui oleh rakyat dia. Nabi kata al-umara'u bil jur. Pemerintah yang melakukan kejahatan dan kezaliman kepada rakyat dia. Masuk neraka tuan-tuan tanpa dihisap. Ingat seronok ke jadi pemimpin ni? Susah. Yang kedua Nabi kata wal arabu bil asabiyah. Dalam hadis ni Nabi kata orang Arab dengan sifat ketaksuban dia, dengan sifat perkauman dia. Tapi kita kembangkan hadis ini. Nabi kata, orang yang masuk ke neraka tanpa dihisap ialah orang yang di dalam diri dia ada sifat asabiyah, sifat perkauman. Ya. Nabi kata, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, manusia yang akan mendapat kemuliaan di sisi Allah bukan bangsa. Tapi Nabi kata manusia yang akan mendapat kemuliaan di sisi Allah, iaitulah manusia yang bertakwa kepada Allah. Kita sebagai orang yang ada ilmu, kita jangan terikut rentak orang yang tak ada ilmu. Mungkin di kalangan orang yang tak ada ilmu, mereka suka sangat menyentuh tentang soal bangsa. Kita sebagai orang yang berilmu, kita berkecuali. Sebab kita berpegang dengan apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut. Nabi kata, wal arabu bil asabiyah. Orang yang mempunyai sifat ketaksuban, sifat apa? Orang yang mempunyai sifat asabiyah. Dan sedangkan Allah kata, manusia yang mulia di sisi Allah bukan bangsa, tapi manusia yang mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Baik, kita ada sifat asabiyah. Nabi kata orang ini akan masuk ke dalam neraka Allah tanpa dihisap. Yang ketiga, Nabi kata waddahaqinu bil kibri. Ya. Tadi pemerintah yang zalim. Yang ketiga ni penjajah. Penjajah ni maknanya kalau al-umara tu yang paling tinggi. Yang waddahaqinu ni maknanya kalau kita di tempat kerja, kita sebagai ketua. Kalau kita di sebuah organisasi, kita sebagai ketua. Kalau kita di rumah, kita sebagai ketua. Bil kibri, dengan sifat sombong dia. Langsung tak nak dengar nasihat orang. Contoh, kalau di surau, kita sebagai pengurusi surau, sombong. Tak mau dengar pandangan orang, tak mau dengar nasihat orang, tak mau terima teguran orang, sombong. Kalau sombong boleh mendatangkan kebaikan, tak apa. Ini sombong boleh mendatangkan kemudaratan. Nabi kata orang ini, tanpa dia sedar, dia tergolong di kalangan manusia yang akan masuk ke neraka Allah tanpa dihisap. Ya. Na'udzubillahi min zalik. Yang keempat, Nabi kata, wattujjaru bil khiyanah. Masuk neraka tanpa dihisap mana-mana peniaga yang melakukan penipuan. Ya, dia melakukan pengkhianatan.
dia melakukan pendustaan, dia melakukan penipuan. Ya, customer dia tak tahu pun. Dia jual barang yang tak ada kualiti, tapi dia kata dekat customer inilah barang yang terbaik. Dia tipu kita. Dia tipu dalam hal timbangan. Dia tipu. Manusia tak tahu, tapi Allah tahu. Hati-hati ya tuan-tuan. Berniaga ni paling mudah masuk neraka. Sepatutnya orang yang berniaga ni orang yang paling mendekatkan diri dengan Allah. Dia tak sama dengan orang makan gaji. Orang makan gaji nak takut apa? Cukup bulan memang dah ada gaji. Berbeza dengan orang yang berniaga. Orang yang berniaga ni jangan pandang diri dia sendiri, dia kena pandang Allah. Ya. Nasib dia dalam genggaman Allah. Orang berniaga ni begitu, dia kena ada faham begitu. Dia kena semakin menghampirkan diri dia kepada Allah. Jaga amal dia. Jaga Quran dia. Jaga zikir dia. Rajin berdoa. Rajin beramal soleh. Rajin buat baik. Buat baik ni tak semestinya buat baik yang bersifat khusus. Bahkan kita buat baik yang bersifat umum. Kita buat baik dengan anak kita, dengan isteri kita. Jangan ada sifat kedekut. Dapat duit, dapat rezeki. Kita kongsi rezeki kita dengan orang lain. Ini semua kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat menjadi asbab untuk Allah turunkan rahmat dia, keberkatan dia kepada kita. Jadi orang berniaga ni sepatutnya orang yang paling hampir diri, paling hampir kepada Allah. Tapi kalau tak kena gaya, tak ada iman, tak ada ilmu, sebenarnya orang yang berniaga lah orang yang paling mudah untuk masuk neraka Allah. Bahkan tak mustahil dia boleh masuk ke neraka Allah tanpa dihisap. Ya, baik, mudah-mudahan Allah pelihara saya, Allah pelihara kita semua. Baik, itu yang keempat. Yang kelima kata Nabi, wa ahlur rasaqi bil jahli. Ya, iaitu dalam hadis ni maksudnya ahlur rasaqi ni maknanya orang kampung. Ya, yang merelakan diri dia diperbodohkan oleh manusia yang lain. Maksudnya apa? Manusia-manusia yang sanggup diri dia diperbodohkan oleh orang lain. Dia tahu benda tu tak betul. Dia tahu perkara tu tak betul. Tapi dia betulkan juga. Dia sanggup diri dia ditipu. Dia sanggup diri dia dipermainkan. Dia sanggup diri dia diperbodohkan. Dia sanggup diri dia diperkotak-katikkan oleh manusia yang lain. Sanggup. Ya, contoh, kalau kita sebagai suami, dia sanggup diperbodohkan oleh isteri dan anak-anak dia. Ya, dia sanggup nama dia tercemar. Dia sanggup orang buat jahat dengan dia. Dia sanggup segala-gala yang tak baik untuk diri dia. Nabi kata, nampak? Nabi kata orang ini tergolong di kalangan orang-orang yang masuk ke neraka tanpa dihisap. Dan yang kelima, yang keenam kata Nabi, golongan manusia masuk neraka tanpa dihisap, al-ulama'u bil hasadi. Iaitulah para alim ulama, para tokoh-tokoh ilmuwan, ilmunya tinggi, tapi dalam hati dia, dalam diri dia, masih mempunyai sifat hasad dengki. Tuan-tuan bayangkan, kalau orang berilmu pun boleh ada sifat hasad dengki, ini kan pula orang macam saya, macam kita semua yang tak tinggi ilmu, yang tak banyak ilmu, yang tak ada ilmu. Lagilah. Lepas tu dalam hadis Nabi kata, al-ulama'u bil hasadi. Orang yang mempunyai ilmu. Para alim ulama' yang mempunyai tinggi ilmu tapi masih lagi bersifat dengan hasad dengki. Inilah golongan manusia kata Nabi yang Allah akan masukkan mereka ke dalam api neraka bighairi hisab, dengan tanpa dihisab. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada perkara-perkara tersebut. Dan yang terakhir, Nabi kata apa? Antara musibah yang akan menimpa ke atas orang yang memiliki sifat hasad dengki ini, dia boleh membahayakan orang lain. Dia boleh memberi
kemudaratan kepada orang lain. Dan itu dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah pesan kepada kita, min syarriha sidin idza hasad. Hei manusia, kamu kena mohon kepada aku, yakni mohon perlindungan kepada aku daripada kejahatan orang-orang yang memiliki sifat hasad dengki, daripada manusia yang memiliki sifat hasad dengki. Kena mohon, kena berhati-hati. Ya. Baik. Dalam hal ini agama mengajar kita, Nabi mengajar kita bagaimana cara supaya kita terhindar daripada hasad dengki. Antaranya Nabi ajar kita, Nabi kata ista'inu ala qada'il hawaij bil kitman. Fa inna kulla syai' atau fa inna kulladhi ni'matin mahsudun. Ni tuan-tuan, perempuan, ambil. Ini kaedah dan cara yang Nabi ajar kepada kita supaya kita terhindar daripada orang yang bersifat dengan hasad dengki. Nabi kata apa? Ista'inu ala qada'il hawaij bil kitman. Nabi kata apa? Mintalah supaya Allah tunaikan segala hajat kita. Dan apabila Allah dah tunaikan segala hajat kita, kalau boleh bil kitman, jangan duk heboh-heboh dekat orang. Jangan duk viralkan dekat orang. Kita dapat duit banyak, tak payah nak heboh-heboh, tak payah nak duk cerita dekat orang. Kita bukan tahu bila mana orang nak dengki dengan kita. Dan kita bukan tahu apa yang orang nak buat pada kita bila orang dengki dengan kita. Ya, kita dapat kereta baru, kita beli rumah besar, kita dapat bini lawa, kita dapat bini macam-macam lah. Kita dapat anak yang pandai, kita dapat pasangan yang pandai, kita dapat naik pangkat. Apa saja nikmat yang kita dapat, Nabi kata bil kitman, jangan duk heboh pada orang lain. Boleh kita bercerita dengan adik-beradik, tak ada masalah. Ni kita viral dalam Instagram, kita viral dalam Facebook, kita viral dalam Twitter. Semua orang satu dunia tahu. Nabi kata bahaya. Sebab Nabi kata fa inna kulli dhi ni'matin mahsudun. Sebab di sebalik setiap nikmat yang kita dapat, kata Nabi, sudah tentu akan ada orang yang akan dengki dengan kita. Ini kaedah dan cara yang diajar oleh Nabi kepada kita supaya kita terhindar daripada orang yang ingin melakukan, ataupun supaya kita terhindar daripada orang yang nak dengki dengan kita. Cara dia tadi, apa saja nikmat, apa saja kebaikan yang kita dapat, syukur, kita ucap terima kasih. Kalau pada manusia, kita ucap terima kasih pada manusia. Kalau pada Allah, kita ucap syukur pada Allah. Tetapi dalam masa yang sama, jangan kita heboh, jangan kita duk viralkan apa yang kita dapat pada orang lain. Sebab di sebalik setiap nikmat yang kita dapat, tuan-tuan, sebenarnya di situ akan ada orang yang akan dengki dengan kita. Baik, inilah antara 5 musibah yang akan menimpa ke atas setiap manusia yang mempunyai sifat dengki dalam diri dia. Dan inilah juga pengajaran yang boleh kita dapat daripada ayat yang ke-27 daripada suratul Ma'idah yang menceritakan manusia pertama bukan saja melakukan jenayah di atas bumi ini, bahkan manusia pertama yang mempunyai sifat hasad dengki, iaitulah manusia yang bernama Qabil. Dengkinya Qabil kepada Habil sehingga membawa kepada dosa jenayah yang dilakukan oleh Qabil. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada sifat ini, Allah pelihara keluarga kita daripada sifat ini, dan mudah-mudahan juga Allah pelihara kita daripada orang-orang keliling kita yang mempunyai sifat ini. Wallahu alam. Mudah-mudahan memberi sedikit pengajaran dan memberi manfaat kepada kita. Yang paling penting kita beramal
dan kita sampaikan. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.